الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. Lupa je. Macam mana? Makmum boleh tegur? Tegur. Faj'alahu. Ataupun makmum kalau dia salah ayat, subhanallah. Kalau dia tertinggal rukuk belum lagi sampai habis, insya-Allah saya tunjukkan sedikit-sedikit, kita belajar kursus solat sikit ibu-ibu, tuan-tuan. Ya, baik. Contoh, seorang ni dia nak sembahyang subuh, dia pada hari Jumaat. Sembahyang jemaah yang paling bagus solat Jumaat, kedua subuh hari Jumaat. Kerana subuh hari Jumaat disunatkan kita sujud sajadah. Baik. Jadi bila imam pun sampai ayat yang ada sujud sajadah, fasjud waqtarib, Allahu akbar, dia terus sujud kan? Makmum boleh cakap subhanallah, subhanallah. Tak boleh. Jadi dia nak tegur orang pun dia mesti tahu hukum. Dia tak boleh tegur-tegur orang. Orang dekat Facebook sekarang suka cakap macam-macam, dia tak tahu hukum tapi cakap macam-macam. Jadi kena belajar dulu hukum. Okey, dia pun turun, Allahu akbar. Dia niat nak rukuk, pasal dia tak tahu sujud tilawah. Niat nak rukuk, sekali orang semua sujud. Apa dia buat? Sujud je lah, cover line lah, paisi kan, malu kan, sujud. Sah tak? Tak sah. Apa pasal? Pasal niat dia nak rukuk. Boleh ke sujud? Tak boleh. Kerana dia mesti i'tidal dulu. I'tidal ini pemisah antara rukuk dan sujud. Jadi kalau dia sembahyang, banyaklah ibu-ibu nanti kalau nak saya promo 15 hari bulan kita pergi dekat pergi tengok kat Facebook, ada insya-Allah bersama Ustaz Don Daniel, belajar kita. Tuan-tuan, yang ingin kita ambil pengajaran di sini, kalau kita tahu solat hukum imam makmum, nescaya kita nak tegur orang pun tak akan kasar. Bayangkan makmum tegur imam macam mana? Imam salah baca, siratal ladzina an'amta alaihim waladdallin. Fatihah ni, rukun ni, kalau tak ada tak sah. Macam mana kita nak tegur? Subhanallah. Kita tak tegur, oi dah tua pun tak tahu Fatihah. Tak boleh, salah. Tapi tegur kita macam mana? Tegur kita dengan baik. Subhanallah. Belajar kita bila dekat imam makmum ni, kalau aku nak tegur ayahku, ibuku, keluargaku, masyarakatku, aku tegur pun dengan seindah zikir subhanallah. Orang perempuan pula tepuk. Nah, kalau macam tu, ada skalanya imam kalau sujud sahwi, makmum tak sujud sahwi. Dia kata imam yang lupa, bukan aku yang lupa. Dia boleh sujud sahwi ke dia kena tunggu? Dia kena sujud sahwi juga. Kalau tidak, dia niat mufarakah. Banyak kita boleh belajar hukum imam dan makmum yang kemudian falsafahnya kita boleh jadikan dalam kehidupan kita seharian. Baik, yang kita sebut tadi tuan-tuan, itu insya-Allah sesi lain kita akan sambung ada orang dia subhanallah, dia nak baca sedap-sedap bismillahirrahmanirrahim, lepas Fatihah dia nak baca surah panjang sikitlah. Asyik baca surah pendek-pendek je. Asyik inna atainakal kausar, inna atainakal kausar atau qul huwallahu ahad. Hari ni aku nak baca surah panjang sikitlah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alamak, lupa nak baca inna anzalnahu, nampak panjang sikit kan. Jadi inna. Padahal kalau dia tak baca boleh rukuk tak? Boleh, dah sah dah, Fatihah dah habis. Jadi makmum macam mana nak tegur? Inna. Makmum tegur macam mana kalau tak tahu sangat? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sudah. Pasal dia nak sangat tegur. Patutnya kalau inna tak boleh, terus rukuk. Banyak kita belajar hukum imam makmum. Sebab itu tuan-tuan, sekali lagi, jati diri kita perlu kuat, baru kita dapat indah hidup dengan masyarakat. Solat kita tahu, kalau orang tu solatnya betul, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Saya baca dari mula tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Apa kata Allah? Maka celakalah orang yang solat. Bukan orang yang bermaksiat, orang yang solat. Binasa mereka. Aku solat pun binasa. Alladzina hum an salatihim sahun. Kerana dalam sembahyang ni dia lalai. Lalai macam mana ni? Lalai ni tak khusyuk ke? Allahu akbar.
Lau apa nak makan hari ni, masak merah pun biasa juga. Semalam dah makan masak merah, Allah. Itu pun lalai juga, biasa kan? Macam tu kira biasa ke? Bukan itu. Allahu Akbar. Terlupalah aku ni rakaat keberapa. Itu lalai, biasa ke? Bukan itu. Maksud Allah di sini binasa adalah khususnya adalah orang yang tak mengindahkan alladhi yukadzibu biki fadzalikal ladzi yad'ul wala yahuddu ala ta'amil, maka celakalah. Kalau ada maka bermakna ayat sebelumnya ada keterkaitan. Jadi orang yang tak indahkan yatim miskin, apa kena mengena dengan solat? Kalau kamu solat, kepalamu yang indah ini kamu letak di tempat yang paling rendah, lebih rendah daripada punggungmu, setaraf dengan kakimu, merasakan berharap pada Allah. Tapi kalau di luar solat, masyarakatmu, yatim, miskin, orang-orang di kelilingmu berharap kebaikan, kamu tak indahkan, bermakna solatmu itu lalai sahaja. Kamu dah tahu apa perasaan berharap, tapi yatim miskin berharap, kau buat bodoh saja. Itu dia nama dia. Jadi solat kita, pergi kita ke masjid, insya-Allah Ta'ala akan menjadikan kita orang-orang yang tahu dan jati dirinya mantap sebagai umat Islam. Nah, yang kelima yang ingin kita sampaikan hak orang Islam adalah dia berziarah kalau orang itu sakit. Macam mana nak tahu dia sakit? Kalau dia selalu pergi masjid, paling kurang pun 2 minggu sekali, seminggu sekali pergi masjid, ataupun sehari sekali satu waktu pergi masjid, 3-4 hari kita tak nampak dia, kita telefon. Assalamualaikum, apa khabar? Meninggal? Oh, meninggalkan rumah, ingatkan apa kan? Kita dah tahu dah sakit. Kalau kita dah tahu dia sakit, cepat-cepat kita pergi. Ada para ulama menyebut kalau kita pergi orang sakit, insya-Allah kita tak kena penyakit tersebut. Jangan kita cakap, dia sakit ni jangkit dah nanti. Tak. Kalau kita ziarah orang sakit, insya-Allah kita tak kena penyakit yang dihidapnya. Dan keduanya, kerana kalau kita pergi orang sakit, orang yang sakit ni dah lemah, minta nyawa kan? Kali datang Abdul Wahab, lagi terus mati tidak, dia dah tak tahan sangat, minta nyawa. Kita datang, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, moga-mogalah engkau disembuhkan, syifaan la yughadiru saqama. Sabar Tuan Haji, ini adalah satu ujian daripada Allah. Semangat dia naik. Semangat dia naik, kecintaan dia sesama umat Islam pun naik. Yang datang ziarah pun insaf. Yang datang ziarah besok kalau tidak nak pergi tengok Inul punya konsert. Ada Inul punya konsert kan? Bila ibu tahu tak? Alhamdulillah, jangan jawab, itu perangkap ya. Buat tak tahu aja. Dia nak pergi Inul punya konsert, nak beli, tapi tengok, alamak, pergi ziarah orang sakit, tengok dia sakit buah pinggang. Jadi dia tengok, alamak, aku baru nak goyang pinggang, tapi tengok orang sakit buah pinggang, tak apalah, aku tak pergilah. Kan? Manfaat buat orang yang ziarah dan juga yang diziarahi. Jadi hak orang Islam terhadap orang Islam, bila dia sakit kita ziarah. Yang terakhir, kalau dia meninggal, kita solatkan dan juga kita iring jenazah, melawati sakit, melayati yang meninggal. Itu hak orang Islam. Ustaz, saya kerja. Yang tak kerja pergi. Ada bas disiapkan selalu, saya tengok bas tu 3-4 orang saja. Padahal kalau kita pergi, walaupun tu bukan keluarga kita, insya-Allah kita insaf. Aksiru min zikri hazimil ladzat, kata Nabi SAW, banyakkan ingat pemutus nikmat. Jangan ingat nikmat semata-mata, besok aku nak pergi sini, lepas tu makan angin. Tidak, sesekali ingat sesuatu yang akan memutuskan nikmat. Kaya belum tahu, mati sudah tentu. Kalau aku kaya labu-labu, kalau kau kaya kau nak jadi apa? Tu berangai. Betul tak? Sampai kena siram dengan haji bakhil. Tapi kalau mati itu pasti. Kalau kau mati kau nak jawab apa? Macam tu. Jadi pergi ziarah. Ataupun saya syorkan tuan-tuan, kalau tak ada plan nak pergi dengan isteri, nak pergi mana Singapore Flyer aku dah pergi, Zoo negara aku dah pergi, nak pergi Johor jam, makan angin jauh sangat. I ada plan, jom ikut aja. Suami bawa pergi pusara aman. Naik macam aja suami aku, tak apalah sayang, kita pergi sini, kita sama-sama insaf. Pergi saudara-saudara mara kita punya kubur, pergi orang-orang yang baru nak anu jenazah. Tonton buka surat khabar, satu hari mesti ada 4-5 orang.
Jadi pasti setiap hari ada orang meninggal, ziarah saja insya-Allah. Walaupun bukan saudara kita, tak apa, itu hak orang Islam. Jadi besok kalau Allah tanya, apa kau lakukan untuk orang Islammu? Aku telah menunaikan hak aku juga sekurang-kurangnya. Dan itu menginsafkan. Bila masukkan kepala ke lahat, kita pun tengok, ya, suami kita, bang, minta-minta abang pergi dululah. Jangan saya yang pergi dululah, ya. Suami pun boleh, sayang, kalau awak pergi dulu, saya kahwin lagi, ya. Boleh berbincang, future planning, ya. Baik, tuan-tuan rahimakumullah. Mari kita dalam 15 minit terakhir ini, saya nak bawa sebuah kisah tentang yang kita tak boleh lupakan, iaitu dalam kita mengenang majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya kita akan lihat contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh ibu-ibu? Boleh? InsyaAllah. Lagi berapa minit ni kita diberikan? 20 minit boleh? InsyaAllah. Baik. Rasulullah SAW hidup dalam masyarakat berbilang bangsa juga. Ada orang Yahudi, ada orang Nasara, ada orang musyrik, pagans, atheist, ataupun orang-orang yang kita sebut mereka menyembah berhala. Baginda bukan hanya duduk dengan orang Islam, tapi Rasulullah SAW mendapat penghormatan walaupun bukan daripada orang Islam. Cuba kita telusuri satu kisah Rasulullah SAW disakiti oleh jiran tetangganya. Kita ni maaf kata, rata-rata jiran tetangga kita ni baik sangat, tak ada yang menyakiti kita. Tapi Rasulullah SAW disakiti oleh jiran tetangganya. Apa yang dilakukan? Hari-hari jiran tetangganya akan letakkan najis. Hari-hari dia akan letak duri-duri di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehari Nabi lihat, kenapa tak ada najis? Kenapa tak ada duri? Lain macam aja. Apa yang Nabi lakukan? Nabi SAW terus saja pergi masjid sampai ada orang yang beritahu Nabi bahawa jirannya itu sakit. Jirannya bukan jiran Islam, bukan orang Islam. Tapi apa yang Nabi lakukan? Nabi ziarah jirannya, subhanallah. Nabi ziarah jirannya. Ya, tu makanan semua dah dapat tu. Kalau boleh nantilah lepas ceramah kita bagi-bagi, supaya tidak mengganggu, Baik. Nabi SAW ziarah jirannya. Bila Nabi SAW datang, dia bukan sekastik sindir menyindir. Sakit pula kau letak lagi duri kat depan rumah aku, sekarang sakit. Tidak. Nabi dengan keikhlasan datang ziarah. Itu yang pertama, sehingga dia masuk Islam. Ada kalanya Nabi datang ziarah orang Yahudi yang hampir nazak mati. Nabi SAW datang ziarah, Nabi kata, saksikanlah tiada Tuhan melainkan Allah. Dia enggan juga. Tapi Nabi sebut, kalau gitu anak ini izinkanlah dia masuk Islam, anak kau. Orang Yahudi ni sebelum dia mati, dia kata, aku tak nak sembah, aku tak nak beriman pada Allah, tapi anakku aku izinkan untuk masuk Islam. Maksudnya apa? Maksudnya dia tahu Islam agama yang benar.